Assalamualaikum, ya, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. So, jika audio jelas, tolong maklumkan kepada saya akan rujuk komen. Share ramai-ramai, kita sentiasa berada di dalam fasa shadow ban. Dan sertai Telegram saya, ya. Jangan lupa sertai Telegram saya di mana saya buat banyak pengumuman, iaitu Telegram Regi JC Ritaudin. Now, saya hendak rujuk kepada satu kenyataan yang telah dibuat oleh Rafizi Ramli yang dilaporkan oleh media arus perdana, khususnya media-media depa, bla-bla depa lah. So, dalam kenyataan Rafizi Ramli ni, macam-macam kenyataan dibuat, termasuk mempelawa orang-orang Malaysia, aktivis ke, tak tahulah, TikToker ke siapa ke, untuk lebih kurang nak cuba hentam dia, ya, dengan soalan ke, dengan apa ke, dan bayangan diberikan Rafizi akan mempertahankan diri, menggunakan satu podcast or something like that. Okey, nasihat saya kepada anda semua, tak usah layan Rafizi. Bagi saya, dan saya kira anda setuju, Rafizi dah gagal sebagai menteri. Banyak janji dia dicapati dan macam-macam propaganda yang sedang dimainkan. Khususnya benda ni muncul setahun selepas kerajaan Anwar tertubuh, setahun selepas ekonomi kita kena belasah teruk, setahun selepas ringgit kita kena teruk berbanding dengan negara-negara serantau, dan setahun selepas banyak rungutan daripada orang ramai terhadap Rafizi tetapi tidak diendahkan. Jadi sekarang bila keadaan di dalam blok kerajaan ada kecelaruan, bila ada pergolakan dalam UMNO, bila ada desas-desus something is going to happen, tiba-tiba dia keluar dengan benda ni. Now, saya sebenarnya dah banyak buat cabaran kepada Rafizi untuk berdebat dalam live-live sebelum ni, sebelum kena shadow ban. Ya, sebab kalau tanpa shadow ban ni, live saya dalam ni Facebook lazimnya mencecah lepas 24 jam ke 48 jam, dia mencecah 100,000, kadang-kadang 200,000 penonton. So memang viral lah, memang viral. Banyak saluran, orang lain pun ambil, orang lain pun post. Saya pun galakkan orang lain untuk posting. So jangan beritahu saya Rafizi tak tahu bahawa saya buat cabaran. Bukan sekali, bukan dua kali, banyak kali, ya. Tetapi adakah Rafizi sahut? Tidak, ya, tidak. Banyak soalan pada masa tu saya nak ajukan, dan saya cabar Rafizi. Kami duduk berdiri, ya, di pentas debat rasmi, ya, maknanya ada satu podium untuk Rafizi, satu untuk saya. Kita berdebat, ada moderator, kemudian disiarkan oleh saluran-saluran media arus perdana. Saya dah cabar, tapi tak ada pun dia sahut. Tiba-tiba sekarang dia nak buat style podcast ke apa ke, orang boleh tanya dia soalan, merapulah bagi saya. Okay? Pertama sekali, kalau kita nak pergi jauh ke belakang, lagi jauh kau pergi, lagi banyak soalan yang boleh diajukan. Pergi sebaik sebelum PRU 15 sudah. Pada ketika itu ada desas-desus, UMNO memang ada pakatan sulit bersama Pakatan Harapan untuk bekerjasama selepas PRU 15. Walaupun secara terbuka Zahid bersumpah demi Allah, no Anwar, no DAP, PH tidak berikrar tidak akan kerjasama dengan kleptokrat. Tetapi ada desas-desus, saya pun dedah, ramai lagi yang dedah, bahawa memang ada satu persetujuan. Kemudian Rafizi keluarkan kenyataan untuk tenteramkan penyokong PH. Dia kata benda ni tidak akan terjadi selagi saya ada, dan kalau ianya terjadi, sayalah orang pertama yang akan bersuara. Tapi lepas PRU 15, bila Anwar berpeluk dengan Zahid, bila Lim Kit Siang berpeluk dengan Zahid, suara Rafizi bukan hanya tak muncul-muncul, ianya hilang gaib untuk
satu tempoh masa yang lama. Okey. Mengapa Rafizi? Mengapa tidak jelaskan kepada pengikut anda? Itu pertama. Kedua, saya nak tanya Rafizi, kerajaan ini mengisytiharkan diri dia sebagai kerajaan perpaduan. Tapi definisi yang diterima secara global kerajaan perpaduan adalah kerajaan di mana ada representasi kumpulan-kumpulan politik besar dari semua arah, ya. Maknanya tidak akan ada blok pembangkang yang besar yang tidak terlibat dalam kerajaan. Kini di Malaysia kita ada blok pembangkang besar yang tidak terlibat dalam kerajaan. Bagaimanakah anda boleh dakwa ini adalah kerajaan perpaduan dan kemudian dakwa yang di-Pertuan Agong telah titahkan ini kerajaan perpaduan untuk tubuhkan kerajaan perpaduan, sedangkan di dalam kenyataan rasmi Istana Negara tidak ada istilah kerajaan perpaduan. Benda ni saya dah bangkitkan bila ianya berlaku. Itu saya akan tanya kepada Rafizi. Kemudian Rafizi saya akan tanya, okey, ringgit ni dia dipengaruhi oleh faktor global dan juga faktor dalaman. Ringgit kita punya, mata wang kita punya. So jangan cerita bahawa faktor dalaman tidak ada kesan. Faktor dalaman ialah faktor sosiopolitik dan sosioekonomi akan mempengaruhi ringgit, ya, keyakinan pelabur dan sebagainya. Dan faktor luaran, faktor global seperti kadar faedah di Amerika Syarikat versus kadar faedah kita dan sebagainya. So memang faktor luaran ada kesan. Tetapi pada ketika negara kita dilanda wabak penyakit yang teruk, bencana penyakit yang melanda di seluruh dunia, kita tak payah orang cerdik pandai untuk membuat rumusan kerana berlaku lockdown di seluruh dunia, termasuk di Malaysia. Sememangnya ekonomi akan terjejas, sememangnya mata wang akan terjejas, sememangnya kerajaan akan terpaksa berbelanja di luar kapasiti untuk membantu rakyat yang terkesan dengan lockdown. So ini, you don't need a genius to figure that out. Okay, tak payah saya nak petik data dari mana and all that. Memang benda ni akan menjejaskan ekonomi dan mata wang Malaysia. Namun apabila Muhyiddin letak jawatan sebagai Perdana Menteri, kemudian sebelum PRU 15, kalau kita lihat nilai mata wang selepas bencana penyakit itu, ringgit kita jauh lebih kukuh. Pada masa itu, bila Rafizi menceritakan berkenaan dengan ringgit, dia dan ekonomi, dia serang. Dia kata menteri tak tahu buat kerja. Bila orang cerita berkenaan dengan faktor luaran, bila orang cerita berkenaan dengan satu bencana yang depan mata semua orang boleh nampak sebab ringgit menjunam, dia orang tak mau dengar. Dia orang cuma tuding jari, kritik, ini menteri tak tahu buat kerja, kerajaan tak tahu buat kerja, ya. Kemudian selepas itu, bila Anwar mengambil alih, nak cerita macam mana, nak pusing macam mana ringgit mencapai prestasi terburuk dalam sejarah di bawah pentadbiran Anwar. Lah ni ianya teruk. Faktor luaran memang ada kesan dia. Tetapi kalau kita lihat dari sudut ekonomi mata wang serantau, kesan kepada ekonomi serantau, kita terburuk, antara terburuk dalam rantau ini. Daripada kita menjadi leader dalam rantau ini, kita antara terburuk, malah terburuk dari sudut mata wang. Kesannya, maknanya kesan global kepada mata wang kita lebih buruk berbanding dengan kesannya kepada negara-negara serantau. Jadi ini adalah petanda berlaku faktor dalaman, faktor sosiopolitik, sosioekonomi. Bila ada seorang timbalan Perdana Menteri yang dilantik oleh orang-orang seperti Anwar, di mana Rafizi sendiri telah mendedahkan hitam putih penglibatan Zahid dalam skandal LCS. So kau naikkan orang tu, jangan tipu rakyat bahawa ianya tidak ada kesan kepada pelabur. Jangan tipu. Kalau Rafizi boleh beritahu ianya tiada kesan, tunjuk bukti ianya tiada kesan. Ekspor negara 2 bulan yang lepas turun 5.8 bilion. Rafizi tak cerita dalam Dewan Rakyat.
Bila dia buka mulut, dia cerita, dia cuba tuding jari kat 4 negeri yang di bawah pembangkang. Dia kata 4 negeri itu menerima dana persekutuan. Why? Kenapa perlu sebut benda tu? Banyak negeri sebenarnya boleh terima dana persekutuan. Sebab kerajaan persekutuan bertanggungjawab bukan terhadap rakyat di negeri-negeri yang ditadbir oleh blok kerajaan. Kerajaan persekutuan bertanggungjawab terhadap rakyat Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di semua negeri. Di semua negeri. Ya. So, negeri-negeri contohnya bila kita lihat Kedah. Kedah ni dia terpaksa tanam sawah, tanam padi. Sawah padi dia banyak. Menyebabkan di Kedah ni, tanah dia ni terlalu murah. Berbanding dengan Selangor, ada industri sini, ada industri sana, tanah dia mahal. Saya tanya Rafizi sekarang, cuba robohkan semua industri di Selangor, tukar jadi sawah padi. Boleh tak Selangor bertahan tanpa mengambil dana persekutuan? Itu pun 2 bulan yang lepas, ekspor Kedah meningkat 742 juta, tertinggi di antara semua negeri. Macam mana negeri yang ada sawah padi ni, tanah yang murah ni, ekspor dia meningkat 742 juta, Selangor kalah terus. Rafizi tak sebut. Rafizi tak sebut pasal ekspor yang menurun. Rafizi tak sebut pasal berbilion-bilion equity berbulan-bulan lamanya yang telah mengalir keluar. Semua ini tanda-tanda pelabur tak yakin. Kalau pelabur yakin duit masuk dah ni, ringgit takkan teruk macam ni. Ya? So Rafizi nak tipu siapa? Dulu mudah nak kecam. Oh, menteri tak tahu buat kerja. Sekarang ni bila keadaan dah teruk, mereka beri macam-macam alasan. Faktor global. Saya tanya satu soalan je kat Rafizi. Cuba buktikan kepada saya bahawa tidak ada masalah kita naikkan seorang yang dikaitkan dengan skandal LCS, dan orang yang mengaitkannya adalah Rafizi sendiri. Orang yang tunjuk bukti hitam putih adalah Rafizi sendiri. Dan dia duduk di dalam bawah pentadbiran di mana Perdana Menteri sendiri telah berkata orang ni terlibat dalam skandal LCS. Dia duduk dalam kerajaan di mana Menteri Penerangan dia ataupun komunikasi ke whatever you want to call him sendiri telah mengaitkan Zahid dengan skandal LCS. Anda nak kata pelabur tak takut? So cuba Rafizi jawab. Alah, korang semua dah ikut saya lama, korang tahulah berapa kali saya dah cabar Rafizi berdebat. I think Rafizi just nak alihkan perhatian. Nak alihkan perhatian because something not so kosher is happening lah dalam bahasa Inggeris dia. So nak alihkan perhatian. Tu lah saya kata, jangan usah layan Rafizi ni. Usah layan. Kemudian Laskar mereka akan masuk dan kata, Regi kata jangan layan Rafizi, tapi dia sendiri layan, dia buat live. No, saya bukan bercakap dengan Rafizi, saya bercakap dengan anda. Sebab Rafizi bercakap dengan anda, jadi saya nak beri nasihat, jangan layan. Ya. Macam-macam lagi. Rafizi ni kaki pusing. Beri data. Dalam parlimen dia boleh bercerita benda yang tak masuk akal, yang tak patut pun dicerita, buang masa. 4 negeri terima dana persekutuan, tapi babak ekspor Kedah tertinggi, dia tak cerita. Peningkatan ekspor Kedah tertinggi, mengatasi Selangor, dia tak cerita. Ekspor negara berturun 5.8 bilion, 8 kali berturut-turut dia turun, dia tak cerita. Equity mengalir keluar berbilion-bilion ringgit, dia tak cerita. Berapa banyak pelaburan yang Anwar dah umumkan yang hanyalah komitmen yang telah diterjemahkan kepada dana yang sudah masuk dan projek yang sudah diluluskan, dia tak cerita. What is the impact penurunan debt to GDP, hutang kepada GDP, dia tak cerita. Banyak dia tak cerita. Sebab itulah bila saya minta debat, dia takkan debat. Sekarang dah terlambat lah. Banyak kali saya minta sampai saya dah lupakan nama Rafizi pun, saya dah lupakan. Lama saya tak sentuh nama Rafizi. Ya? So jangan buang masa. Kamu lebih atas daripada Rafizi. Bila anda buang masa layan dia, you are putting yourself at his level dan hanya memberikan dia publicity.
Faham tak? Bijak sikit lah. Bijak sikit. Jangan layan. Sebab itu anda ada dengar saya layan Lokman Adam. Kadang-kadang saya rujuk kepada dia macam live semalam. Ada tak saya sebut nama dia? Tak sebut. Bagi saya, he is way, he's not in my league. Dia saya lebih atas dari dia. Jangan layan Rafizi. Even saya layan Anwar. Sebab kita setuju ke tak setuju ke, kita kritik ke, tetapi he is somebody to reckon with, ya. Saya layan apa dia kata. Saya kritik. Kadang-kadang saya beri cadangan dan sebagainya. Saya tak sebab ikut betul lah, ikut ajaran yang betul. Apa sekalipun kita kritik ke apa, tetapi kita kena akur dia duduk dalam jawatan tu. Walau bagaimanapun kita boleh minta dia berundur, itu boleh. Tetapi jangan sampai menghina. Saya ada batasan saya lah. Tapi ada tak awak dengar saya ulas pasal Rafizi? Tak ada. Buang masa. Jangan buang masa dengan Rafizi ni, ya? Itu nasihat saya lah. Anda nak terima. Anda tak nak terima, terpulanglah. So sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.